Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okay, saya Puan Ira. Hari ini akan memulakan kita punya kuliah yang pertama iaitu bab 1, pengenalan kepada multimedia. Okay, pelajar boleh dengar dan fokus slide by slide yang akan saya terangkan. Okay, seandainya mengantuk, rasa lapar, boleh berhenti dulu, boleh pause dulu, kemudian continue dengar. So, saya harap segala apa penyampaian saya dalam bab 1 ini, seandainya tidak anda faham, boleh tanya kepada saya. Okey? Okey, kita ada 5 hasil pembelajaran untuk bab 1. Yang pertama, pelajar akan mempelajari definisi multimedia iaitu maksud multimedia. Yang kedua, pelajar akan didedahkan dengan 7 terminologi dalam multimedia. Okey, iaitu istilah ataupun term kita panggil. Yang ketiga, pelajar akan mengenal pasti komponen ataupun elemen di dalam multimedia. Yang keempat, pelajar akan mengetahui perbezaan kriteria umum dan kriteria penting dalam multimedia. Dan yang terakhir, pelajar akan didedahkan dengan penggunaan ataupun sumbangan multimedia. Definisi multimedia ataupun multimedia. Terdiri pada 2 perkataan iaitu multi dan juga media. Multi adalah banyak atau many ataupun kita panggil pelbagai atau multiple. Maksudnya mesti lebih daripada satu. Media pula alat untuk menyampaikan atau membuat sesuatu. Alat ataupun kita boleh panggil as a tools. Perantaraan, alat penghantar, suatu bentuk mas komunikasi. Seperti surat khabar, majalah atau televisyen. Daripada perkataan multimedia, maka terhasillah definisi multimedia. Definisi multimedia ni apabila dikaitkan dengan pemprosesan komputer. Macam tadi kita sebut surat khabar, majalah, televisyen, itu bukan device komputer. Tapi bila kita kaitkan dengan pemprosesan komputer, media ni dianggap sebagai alat ataupun tools untuk pengagihan dan persembahan maklumat seperti teks, image ataupun grafik, suara, audio ataupun muzik, video dan juga interaktif. Kalau kita tak relatekan dengan pemprosesan komputer, katakan majalah, surat khabar, kita cuma boleh terima dari segi teks, image ataupun grafik. Tapi dia tak ada audio. Tak ada dalam bentuk video dan juga tiada dalam bentuk interaktif. Interaktif ni lebih kurang macam kita menerima maklum balas. Kalau kita baca surat khabar as satu hala saja. Tapi kalau dari segi pemprosesan komputer, kita akan berkomunikasi dua hala. Maksudnya kita bagi input kepada komputer, komputer akan bagi output kepada kita. Ini dia terminologi multimedia. Yang pertama, multimedia sendiri iaitu satu teknologi yang menggabungkan pelbagai sumber maklumat media seperti teks, grafik, bunyi, animasi, video dan sebagainya. Maklumat ini disampaikan dan dikawal oleh sistem komputer secara interaktif. Terminologi multimedia ni dia dah terus fokus kepada pemprosesan komputer. Terminologi yang kedua, multimedia interaktif. Pengguna dibenarkan melihat sesuatu aplikasi dalam kawalannya. Kita boleh control. Kawalan is a control. Seperti ke hadapan, ke belakang ataupun dalam sebarang jujukan. Iaitu seperti ke hadapan, kita boleh tengok next.
Okey, ke belakang kita boleh tengok previous ataupun back, ataupun dalam sebarang jujukan. Any sequence, kita nak tengok video tengah-tengah pun boleh. Tak semestinya kita tengok from beginning, betul? Kita nak tengok tengah-tengah boleh. Kalau kita nak tengok back, kita just rewind. Kalau nak tengok ke depan sikit, kita forward sikit. Okay? So, itu maksudnya multimedia interaktif. Okay, seterusnya pembangun multimedia. Orang yang bertanggungjawab menggabungkan semua elemen multimedia. Okay, teks, okay, grafik, audio, okay, kemudian video, okay, dan juga animasi ataupun interaktif. Okay, menjadi satu persembahan yang bermakna orang itu digelar sebagai pembangun multimedia ataupun developer. Okay, seterusnya projek multimedia. Aplikasi multimedia yang dipersembahkan ke dalam komputer. Apa-apa aplikasi multimedia yang dimainkan di dalam komputer, kita panggil as a projek multimedia. Sebagai contoh, katakan awak as a pembangun multimedia. Okay, awak dah create satu poster ataupun banner tentang COVID-19. Okay, dalam poster COVID-19 tu awak dah combine teks, grafik, okay. Kemudian awak gunakan, awak bangunkan poster tu menggunakan Photoshop. So, itu adalah projek multimedia. Okay, terminologi seterusnya, projek multimedia linear. Persembahan yang dilarikan daripada mula sehingga akhir tanpa memerlukan sebarang kawalan dari pengguna. Okey, projek multimedia yang mempunyai elemen teks, grafik, audio, video dan juga interaktif, okey, yang kita tak boleh nak control, kita tak boleh nak kawal apabila dilarikan, di-run. Okey, sebagai contoh, awak tengok movie 3D dekat panggung wayang. Awak tak boleh nak control, awak tak boleh nak forward, awak tak boleh nak back, awak tak boleh nak tengok kat tengah-tengah. Awak kena tengok daripada mula. Mula-mula kalau kita tengok movie dekat panggung wayang tu ataupun kat sinema, dia akan letak iklan. Okay, bila dah start, awak akan tengok dia ada dan dia ada siapa yang buat filem ni. Okay, dia akan ada apa yang kita panggil tu, nama-nama penyunting skrip, nama pelakon semua kan. So kita tak boleh nak control, kita kena tengok sampailah movie tu start. Okay, so kalau kita ketinggalan, contoh kalau tiba tengah tengok movie, kita nak pergi toilet, awak tak boleh nak pause, memang awak akan ketinggalan lah. Yang part yang awak masa pergi toilet tu, movie yang masa part awak pergi toilet tu, awak akan ketinggalan kat situ. Tetapi beza pula dengan projek multimedia tak linear. Okey, persembahan yang dilarikan daripada mula sehingga akhir yang memerlukan sebarang kawalan daripada pengguna, kita boleh control. Contoh, saya ambil contoh macam movie tadi. Movie tu awak dah download siap-siap, letak dalam komputer ataupun PC awak. Okey, tiba-tiba awak tak nak tengok. Yang depan tu yang keluar nama pelakon semua, awak skip. Awak boleh forward ke depan ke dia. And then tiba-tiba tengah short-short tengok, lapar lah pula. Okay, boleh stop, pausekan dulu, pergi ke dapur, ambil makanan, and then boleh continue untuk tengok movie tersebut. Itu bezanya projek multimedia linear dan projek multimedia tak linear. Okey, dan yang terminologi yang terakhir adalah alat pengarang ataupun kita panggil authoring tools. Okey, alat yang digunakan untuk menggabungkan semua elemen multimedia. Okey, sebagai contoh saya ambil tools yang ada dalam Photoshop. Dalam Photoshop kita ada text tool, kita ada brush tool, kita ada kita ada crop tool, okay? So, kita ada rectangular marquee tool. So, semua alat-alat yang kita gabungkan ni, kita hasilkan satu poster, satu banner, okay? Satu business card contohnya. Itu adalah alat pengarang. Contoh kalau alat pengarang yang ada dalam apps yang lain, contoh saya suruh awak buat Photoshop Express, dia mesti ada text tool, image tool, kita nak masukkan gambar, itu adalah alat pengarang.
Okay, so settle 7 terminologi dalam multimedia. Seterusnya, komponen multimedia. Yang apa yang kita sebutkan tadi dalam terminologi multimedia, inilah dia pelajar komponen yang wajib ada dalam multimedia. Mesti ada teks, mesti ada grafik, mesti ada audio, mesti ada video dan mestilah interaktif. Okay. Okey, kita tengok ciri-ciri umum sistem komputer multimedia. Okay, yang pertama, ia mestilah berkemampuan untuk menukar sebarang maklumat dalam keadaan analog seperti imej, audio dan video ke bentuk digital dan sebaliknya. Okey, bila kita relatekan dengan sistem komputer multimedia, projek multimedia tu mesti boleh convert daripada analog kepada digital. Okey, sebagai contoh, saya ada slide. Tapi slide ni saya digitalkan untuk pelajar lihat kuliah saya. Okey, so sama juga katakan macam audio. Awak menyanyi, okey, pelajar awak penyanyi, awak boleh rekod menggunakan awak punya handphone recorder tu. And then awak boleh dengar balik suara awak dalam device smartphone tu. Itu maksudnya analog to digital. Okay, seterusnya, ia seharusnya boleh mengawal sistem multimedia serta boleh diaturcarakan oleh seseorang pengatucara. Kita boleh kontrol seperti macam yang saya kata tadi, awak boleh control play, pause, okay, forward, okay, previous, back. Awak boleh save apa-apa projek multimedia. So itu maksudnya ia seharusnya boleh mengawal sistem multimedia. Seterusnya, ia mestilah berciri interaktif, iaitu pengguna boleh melakukan capaian secara rawak ke atas data yang ada. Okey, maksudnya kita nak tengok maklumat ataupun projek multimedia tu kita boleh ambil secara random. Okey, tak semestinya kalau kita nak tengok projek multimedia, contoh video. Video ni paling top lah multimedia ni. Contoh video Upin Ipin. Okay. Awak nak tengok season yang terbaru, yang tahun 2020. Awak tak semestinya kena tengok dulu daripada tahun mula-mula Les Pop-Up keluarkan video Upin Ipin. Awak boleh tengok yang the latest punya video. Itu maksudnya kita boleh capai akses random. Okay. Seterusnya, sifat penting produk multimedia. Okay, produk multimedia sangat penting. Okay, sebab maklumat dipersembahkan melalui komputer, kena dipersembahkan ke dalam komputer ataupun smartphone ataupun awak punya tablet, di mana pengguna boleh melihat, kita boleh melihat, kita boleh dengar, boleh bertindak balas, okay, dan mengawal persembahan maklumat tersebut. Macam mana kita nak bertindak balas? Okay, dalam komputer kita akan pakai peralatan ataupun perkakasan komputer lah. Kalau kita nak bagi input kepada komputer, kita kena gunakan keyboard ataupun kita punya mouse. Okay, kalau ada headphone, kita nak pakai headphone dan sebagainya. Alright. Yang kedua, produk multimedia mestilah mempunyai hubungan ataupun link. Okay, ia membenarkan pengguna bergerak daripada satu antaramuka ke satu antaramuka yang lain pada bila-bila masa. Tanpa sifat ini, ia lebih menyertai persembahan maklumat di dalam sebuah buku. Ya, betul. Kalau kita nak tengok apa-apa maklumat, contoh e-book, electronic books yang kita tengok dekat internet, okay, secara digital. Kalau kita nak tengok buku surat 100, kita tak perlu nak selak. Macam kita selak buku, okay, selak 1 sampai-sampai dah jumpa 100. No, kita akan ada link. Okay, page 100. So, awak klik link tu, biasanya normally kalau link dia akan warna biru dan juga bergaris. Klik, automatik dia terus ke page yang 100. Okay, maksudnya anytime dia boleh move terus ke dokumen ataupun projek yang kita perlukan. Okey, sifat penting produk
multimedia yang ketiga, okey, produk multimedia mestilah mempunyai sifat navigasi ataupun navigation tools. Okey, di mana navigasi merupakan sebarang ikon, button ataupun butang dan juga hotspot. Mana-mana apps ataupun apa yang kita tengok projek multimedia dekat komputer, dekat handphone, okey, biasanya dia mesti ada ikon komputer. Kalau nak save tu dia ada ikon macam disket. Kalau nak delete tu dia ada ikon macam ikon tong sampah. Okey, so itu adalah contoh ikon dalam produk multimedia. Dan kadang-kadang dalam produk multimedia dia mesti ada button. Contoh button nak next, button nak previous, okey. Dia ada button yang arrow tu kan. Itu adalah button dan juga hotspot. Hotspot ni kita boleh gunakan device kita, contoh macam handphone, okay, kita boleh buat tethering kepada device yang lain. Itu adalah sifat penting dalam produk multimedia. Seterusnya, cara persembahan maklumat mestilah bersifat interaktif, di mana pengguna boleh berinteraksi dan mengawal persembahan maklumat tersebut. Tanpa sifat ini, ia lebih merupakan persembahan tanpa interaksi seperti TV. TV walaupun dipaparkan movie 3D, iklan 3D, okay, tapi kita tak boleh nak control macam tadi yang saya kata tu. Kita kena tengok daripada mula sampai habis. Tapi kalau produk multimedia, dia mesti bersifat interaktif. Kita boleh control. Okay? Kita boleh, kadang-kadang kita boleh copy lagi. Okay? Itu maksudnya interaktif. Okay, penggunaan ataupun sumbangan produk multimedia. So, sangat banyak sebenarnya pelajar. Ini adalah sumbangan produk multimedia dalam bidang perniagaan. Okay, bidang awak lah, pelajar, bisnes. Okay. Komunikasi. Okay, produk multimedia dia menyumbangkan komunikasi secara online. Okay, ini adalah contoh aplikasi dia lah. Marketing, sistem latihan pekerja, persembahan, periklanan. Okay, semuanya kita dah guna menggunakan multimedia punya projek. Okay, seterusnya bidang pentadbiran ataupun administration. Okey, mengurangkan penggunaan kertas di pejabat berbelas. Okey, normally sekarang semuanya okey, kita just sistem sahaja, online sahaja. Tak pun sekarang kita scan je QR code. Dah tak ada nak guna kertas-kertas dah. Okey, di antara salah satu contoh bidang administration, contohnya sistem penghalan data, database lah. Contoh kalau macam kat Cybernetic, database kita adalah pelajar. Okey, sistem maklumat pelajar, sistem attendance pelajar, sistem pemakahan pelajar, okey, sistem add and drop, dah tak ada dah kertas, semuanya online sahaja. Okey. Okey, sumbangan seterusnya bidang pendidikan, education. Itu bidang kita lah sekarang, kita adalah bidang pendidikan. So musim COVID-19 ni, okey, penggunaan produk multimedia sangat terdedah. Okey, orang kata majoriti semua, okey, bukan pendidikan saja sebenarnya, semua organisasi menggunakan produk multimedia. Contohnya kita berkomunikasi secara maya, kita guna video live meeting. Okey, information tu sampai, semua orang boleh berkumpul dalam masa yang sama, bezanya lokasi yang berbeza. Okey, so andai kata pelajar yang tak dapat join, boleh juga, dia tak akan ketinggalan, dia akan join juga dengan mendengar semula ataupun menonton semula video yang telah dirakam atau kita rekod. Okey, ini adalah contohnya keberkesanan sistem pembelajaran. Contoh aplikasi pengajian jarak jauh distance learning, kelas maya dan juga CD interaktif. Okey, contoh lain kita dah banyak guna Google Classroom, Open Learning MOOC, okey, dan banyak lagi pelajar. Okey, awak pernah guna Kahoot dengan saya, awak pernah guna Quizizz dengan saya. Itu adalah sumbangan produk multimedia. Tengok kalau kita buat quiz menggunakan Quizizz ataupun Kahoot, you all tak boring, you all sangat excited sebab masing-masing compete each other. Compare kalau kita buat quiz guna kertas. Okey, nampak bezanya di situlah. Okey.
Seterusnya, penggunaan ataupun sumbangan produk multimedia dalam bidang hiburan. Ini memang sangat famous lah, sangat popular. Sumber hiburan digital, contoh computer games, online games, apa lagi? Nak tengok movie, boleh tengok Netflix, boleh tengok iFlix, boleh buka YouTube. So, itu adalah sumbangan yang sangat popular produk multimedia dalam bidang hiburan, entertainment. Okay. Seterusnya, produk persembahan, presentation. Okay, so produk persembahan ni dipersembahkan dalam bentuk corporate presentation, sales presentation, educational lectures. Okay. Seterusnya, produk multimedia dalam rujukan, buat reference. Okay, kita ada encyclopedia, dictionaries online, cookbooks, historical, informatif, scientific survey. Semuanya online. Search je, nak e-book. Okey, apa lagi? Nak thesis online, nak journal online, nak contoh-contoh projek ataupun contoh-contoh tugasan, semua ada. Soalan online pun ada sebenarnya. Okey. Seterusnya, produk pangkalan data. Okey, Google Search, Google Earth, Google Maps. Okey, itu adalah produk database kita. Okey, nak cari location. Okey, so kita boleh search. Okey. Tak semestinya location, kita nak cari apa-apa information, itulah dia database kita. Normally yang paling famous is Google. Okay. Seterusnya, produk pendidikan dan juga latihan, training. Okay, ni kadang-kadang sangat berguna bila musim COVID-19 ni, you all nak buat LI. Siapa ada pelajar yang terlibat LI secara online. Okay, so mungkin ini adalah salah satu pendekatan. Okay, dia ada training secara online, dia ada manual dan sebagainya. So manual ataupun tutorial tu pun dah bersifat video. So kalau tak tahu, boleh tengok video tu berulang-ulang kali untuk memahamkan apa sebenarnya latihan yang kita perlu jalani. Okey. Seterusnya, kios. Okey, so kios ni pun sangat famous. Instant photo booth. Okey, kita dah tak payah dah nak pergi print ke apa. Kadang-kadang instant photo booth ni ambil gambar terus cetak sekali gambar. Cuma sediakan duit sahaja. Okey, seterusnya banking kios. Okey, kalau dulu kita kena queue panjang dekat bank nak simpan duit, nak keluarkan duit. Tapi sekarang ni kita dah banyak dah banking kios. Kita dah ada ATM machine, kita dah ada money deposit, kita ada check. Okay, menggunakan mesin. Okay, dan last sekali is University Information Kiosk. Okay, ada maklumat-maklumat diletakkan dalam tak semua kios. Okay, baik portal dan sebagainya. Okay, itu adalah contoh dia lah. Okay. Produk multimedia dalam hiburan dan games. Okey, ni memang fokus kepada games lah, permainan. Kalau tadi entertainment ni sangat banyak. Okey, tapi yang ni memang tertumpu kepada game. So, saya rasa semua orang tahu. So, saya tak perlu nak cerita details. Okey, ini dah antara contoh device bila kita nak main games. Okey, dia ada PC dia sendiri, dia ada CPU dia tersendiri, dia ada PS2, PS3, okey, dia ada joystick dan sangat banyak. So, itu sahaja untuk bab 1 pelajar. Sekian, terima kasih. Seandainya ada pertanyaan, saya adu-alukan. Boleh mesej saya personal. Boleh tanya saya terus dalam grup Telegram dan sebagainya. So, terima kasih. Assalamualaikum.